رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا نهلنا منه شرعتنا وأعلينا به الشانا فلم نظلم ولم نغدر ولم نستعل طغيانا نهلنا منه شرعتنا وأعلينا به الشانا فلم نظلم ولم نغدر ولم نستعل طغيانا رسول الله أسوتنا على المنهاج وصانا لأجل الحق كم بذلا وكم قاسى وكم عانى وكم قد ذاق في ألم من الإيذاء ألوانا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي من على من يشاء من عباده بطلب العلم الشرعي وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وصلى الله وسلم على القائل من يرد الله به خيرا يفقه في الدين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. Sekali lagi kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sempat kita bersama lagi untuk kita nak mempelajari akan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana pada bulan ini insya-Allah kita akan buat siri untuk mengenali jenis-jenis hadis yang dipanggilkan oleh ulama-ulama hadis, yang mana minggu ini adalah minggu yang kedua yang kita nak kenal akan jenis-jenis hadis. Selepas daripada mana pada minggu dulu kita dah kenal akan hadis sahih yang darajat dia, peringkat dia yang sangat tinggi, yang sangat kuat sekali. Kita dah kenal apa dia hadis sahih, apa dia makna hadis sahih, apa dia syurut ataupun syarat-syarat yang nak jadi akan satu hadis itu, hadis yang sahih, hadis yang boleh diterima, hadis yang boleh diamal, dan juga hadis yang boleh buat hujjah dalam hidup, dalam amalan ibadat kita. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, pada minggu ini insya-Allah kita akan kenal lagi jenis hadis yang kedua, iaitu jenis hadis yang dipanggilkan oleh ulama hadis, iaitu hadis hasan. Yang mana pada minggu depan insya-Allah kita akan nak kenal pula akan hadis dhaif, hadis lemah. Dan juga seterusnya pada minggu yang terakhir pada bulan ini, bulan Minakum ini, kita akan kenal hadis palsu, hadis pelong. Untuk kita boleh nak kenal kata bagaimana kita nak amal dengan hadis sahih, kita nak kenal hadis sahih, nak amal dengan dia. Sama juga dengan hadis hasan, kita nak kenal balas mana, kita nak amal dengan dia balas mana. Dan juga kita nak kenal juga dengan hadis dhaif, hadis lemah. Hadis yang tak sahih, hadis yang tak kuat. Yang tak kuat. Bagaimana kita boleh nak amal dengan dia ke tak, boleh nak sebar dengan ke tak. Kalau nak amal dengan dia, beberapa syurut, beberapa syarat yang diletakkan oleh imam-imam ataupun ulama-ulama hadis. Manakala hadis palsu tak syaklah kita tidak akan nak boleh nak amal dengan dia, tak boleh nak sebar dengan dia. Kadang-kadang dengan syarat, iaitu kita pasti kena royak darajat peringkat dia, kata ini adalah hadis yang palsu, yang tidak sahih daripada Nabi. Kadang-kadang hadis itu dusta ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita akan sambung lagi akan sedikit
tamah untuk kita nak kenal lagi, yang mana pada minggu dulu kita dah rayak kata hadis sahih tu 5 syurut, 5 syarat yang kita nak kenalkan dia. Iaitu mattasala bisanadin binaqli adlin dhabitin an mithlihi ila muntahahu min ghairi syudhudhin wala illah. Syarat hadis 5 syarat yang nak jadi akan hadis sahih. Yang pertama, syarat hadis yang pertama nak jadi hadis sahih itu iaitu ittisalus sanad. Sanad hadis itu pasti hubung. Di antara anak murid dengan guru ni pasti kena jumpa sungguh, kena dengar sungguh daripada tok guru dia. Manakala tok guru dia sendiri pun yang mana dia ambil hadis. Kalau dia ambil hadis daripada tok guru dia, pasti juga dia ni kena dengar sungguh daripada tok guru dia, jumpa sungguh dengan tok guru dia. Dan juga tok guru dia tu dengan sungguh daripada tok guru, sehingga akhir sanad itu akan dengar daripada sahabat Nabi, dan juga sahabat Nabi itu dengar daripada Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam. Itu syarat yang pertama. Apabila dijumpa bahawa satu sanad, satu celah dalam sanad tu, kadang-kadang dalam sanad tu ada 5 orang. Orang yang pertama dengar daripada tok guru yang orang yang kedua. Orang yang kedua dengar daripada tok guru dia, orang yang ketiga. Orang yang ketiga dengar daripada tok guru dia, iaitu orang yang keempat. Dan juga yang keempat ni dengar daripada tok guru dia, boleh jadi sahabat, iaitu orang yang kelima. Dan juga orang yang kelima inilah dengar sungguh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dijumpa di celah-celah mana, misalnya kata orang yang kedua yang jadi anak murid kepada orang yang ketiga, dua orang ni, dua dengan tiga ni, orang yang kedua dengan orang yang ketiga tak ada biasa jumpa. Tak biasa dengar sungguh hadis daripada dia, maka hadis itu akan dipanggil kata hadis munqati' ataupun hadis, orang kata hadis putusnya sanad, maka akan jadi hadis yang dhaif, hadis yang tidak sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syarat yang kedua, kena ada adalah. Kena ada ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga kena ada muru'ah, kedudukan yang paling baik, akhlak yang baik. Kedudukan di tempat dia, kawasan dia, masyarakat dia baik, diterima oleh masyarakat, dan juga akhlak dia adalah akhlak yang mulia, akhlak yang diredha oleh Allah dan juga agama Islam. Dan juga yang ketiga, al-dhabt, pasti kena tamud dhabt, iaitu ingatan yang sempurna. Ingatan yang kuat sungguh dia ingat. Yang mana kita akan kenalnya hadis hasan pada hari ini, di antara perbezaan di antara hadis hasan dengan hadis dhaif. Hadis hasan iaitu bezanya di tempat yang dipanggilkan kata al-dhabtu, iaitu peringatan. Ingatan dia tu tak sama. Ingatan hadis sahih tu kuat. Manakala hadis yang hasan ingatan dia tu kurang sikit. Balah mana tu insya-Allah kita akan kecek sebentar lagi. Dan juga syarat yang keempat, hadis itu tak boleh nak syudzuz, iaitu tak boleh nak pergi lawan sanad ataupun satu isi hadis yang dia riwayat itu pergi berlawan dengan satu jalan lagi yang lebih kuat daripada dia, ataupun hadis itu lebih siqah, orang riwayat itu lebih siqah daripada dia. Kadang-kadang dia siqah juga tapi pergi riwayat selisih dengan orang yang paling kuat, paling siqah lebih daripada dia. Dan juga yang terakhir sekali iaitu tidak ada illah sejenis penyakit yang beradanya di dalam satu hadis. Yang mana penyakit ini tak nampak tengok. Kadang-kadang kita tengok kepada zahir hadis ni adalah hadis yang sahih, tetapi apabila bomo doktor di segi hadis seperti ulama hadis yang ada pengalaman di segi hadis ini, dia tengok, dia tahu kata hadis ini ada satu penyakit, ada satu illah, yang mana illah itu akan melemahkan hadis ini daripada mana kita tengok kata hadis ini sahih, tapi bagi tengok ada boleh jadi wakwi hadis tu dhaif dengan secara seterusnya. Kalaulah kita tanya kata siapa yang tulis kitab hadis ataupun himpun akan hadis yang sahih. Sahih di sini iaitu ulama yang himpun hadis sahih al-mujarrad.
Maksud al-mujarrad iaitu dalam kitab dia yang dia himpun, yang dia karang itu ada hanya hadis yang sahih saja. Tak ada campur dengan hadis hasan, tak ada campur dengan hadis dhaif, tak ada campur dengan hadis yang palsu. Yang palsu hadis pelang. Ulama pakat royak kata awwalu man sannafa fi sahihil mujarrad. Orang mula-mula sekali yang himpun hadis Nabi, yang tulis, yang karangnya kitab sahih saja, tidak campur dengan hadis-hadis yang lain daripada sahih. Selain daripada sahih itu adalah Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Muhammad bin Ismail Al-Bukhari iaitu mati pada tahun 256 Hijrah. Imam Bukhari yang kita kenal. Imam Bukhari yang kita dengar semua nama dia. Kita baca hadis sudah kita kata rawahu Bukhari, rawahul Bukhari, rawahul Bukhari ataupun akhrajahul Bukhari. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kitab dia dinamakan kitab Sahihul Bukhari yang kita panggil nama, yang mana nama sebenar dia nama Al-Jami' As-Sahih Al-Mukhtasar. Ataupun orang kata min sunani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama, iaitu kitab Sahihul Bukhari. Kitab Sahih Bukhari, bala mana dia tulis kitab ni? Guna masa sebanyak 16 tahun tulis kitab Al-Imam, kitab Sahih Bukhari ini. Subhanallah. Guna masa 16 tahun untuk nak fipung hadis. Nak fipung hadis sahih saja tu buh dalam kitab dia. Yang mana pada hari ini kalau kita pergi tengok kepada kitab Sahihul Bukhari yang ada di tangan kita, yang ditobak, yang dicetakkan oleh dunia Islam sekarang learning ni sebanyak 7,275 hadis. Bilangan ini, camlun hadis ini 7,275 ini dibilang dengan secara kadang-kadang hadis itu orang panggil tu apa? Hak tula. Kadang-kadang hadis ni ada di tempat ni dah. Tapi di satu tempat lagi dalam kitab sahih pun ada juga. Kadang-kadang ulang satu hadis ni banyak kali. Bukhari dia tulis dalam kitab sahih dia ni hadis satu hadis kadang-kadang bukan satu tempat 3 kali, 2 kali ataupun banyak daripada 3 kali. Dengan secara pipung semua, kalau bila dengan secara ulang mari semua itu jumlah ataupun bilangan yang semua 7,275 hadis. Kalaulah kita potong waktu baik, kerak waktu baik, hadis yang hak sam, hak ulang, hak super tu waktu baik. Waktu baik tu tinggal hanya 4,000 hadis. 4,000 hadis yang Al-Imam Al-Bukhari buh dalam kitab dia. Buh dalam kitab dia. Yang mana tanya kata Al-Imam Al-Bukhari ni, Al-Imam Al-Bukhari ni wak masuk hadis sahih semua belakang ke tak? Iaitu makna dia kata, adakah Imam Bukhari telah memasukkan semua hadis sahih dalam kitab dia? Tak ada hadis sahih, tak ada. Selain daripada kitab sahih dia. Yang tidak ada dalam kitab sahih dia tu bukan hadis sahih. Tak ada hadis sahih selain yang berada dalam kitab sahih dia. Tidak. Itu ulama jawab kata, Al-Imam Al-Bukhari bos sekadar dia ada mampu, dia ada kuasa 4,000 hadis. 4,000 hadis yang Al-Imam Al-Bukhari telah memilihkan hadis yang sahih sekali, yang dia kata sahih sekali di sisi dia, ambil boh mari dalam kitab Sahihul Bukhari dia. Dengan sebab itu satu kali Al-Imam Al-Bukhari biasa kata, ma adkhaltu fi kitabi al-jami' illa fi ma sahha wa taraktu min as-sihah li halil tul. Aku tak memasuki dalam kitab sahih jami' aku ini melainkan hadis yang sahih saja. Ini cerak Imam Bukhari nyata kata benar ataupun hadis yang dia buh dalam kitab dia itu illa fi ma sahha, hadis yang sahih saja. Dan juga wa taraktu, aku tinggal daripada hadis sahih. Hadis-hadis yang sahih itu tu li halil tul, banyak lagi. Makna kata Imam Bukhari ngaku dia kata hadis sahih yang tidak memasuki dalam kitab sahih dia itu ada banyak lagi bilangan yang duk luar daripada kitab sahih dia. Itu sekadar sedikit saja 4,000 hadis sedang pendengar yang Imam Al-Bukhari buh dalam kitab dia. Imam Bukhari dia tulis kitab sahih tujuan gapo? Sebab gapo? Ada sebab gapo yang boleh mencetuskan dia ni fikir untuk nak fipung hadis yang sahih daripada Nabi dalam satu buah kitab yang namanya kitab Sahihul Bukhari. Tujuan gapo? Ada rembandan cai gapo?
Bahkan kita kalau lagi rajak tanya kata Al-Imam Bukhari orang Arab ke tak? Bukan orang Arab. Bukan orang Arab Al-Imam Bukhari ini. Bukan orang Arab Al-Ju'fi Al-Bukhari, Bukhara. Yang mana sekarang ni duduk di Uzbekistan. Negeri Bukhara ini asal dia di situ. Bukan orang Arab. Tapi kalau kita nak fikir, nak tanya, nak kecek mudah-mudah dia bukan orang Arab. Kita pun bukan orang Arab. Tetapi dia ambil cetusnya ataupun semangat daripada mana. Yang mana dia bukan orang Arab tapi semangat daripada mana untuk nak himpunkan hadis sahih daripada Nabi. Bahkan orang Arab kadang-kadang tak boleh buat seperti Al-Imam Al-Bukhari. Tuhan telah meletakkan satu qadar yang nak tunjuk kata orang yang boleh nak meletak ataupun nak boleh menghimpunkan hadis yang sahih daripada Nabi sehingga orang selepas daripada dia itu telah terima belaka. Talaqathul ummah bil qabul. Umat Islam telah terima kitab Sahih Bukhari. Apa? Bukan orang Arab sampai kepada kiamat. Imam Bukhari mati pada tahun 250 ni sampai kita hari ni. Apa kata 1200 lebih dah ni. Duk dengar lagi nama dia, duk sebut lagi nama dia. Dan juga kita yakin kata nama dia akan dipanggil, akan dibaca, akan orang dengar akan nama dia ni sampai kepada hari kiamat. Kerana Allahu Akbar. Dialah orang yang Allah Ta'ala satu kurnia yang besar. Yang mana ulama yang kata Al-Imam Al-Bukhari tulis kitab Sahih Bukhari ni. Tapi sebelum daripada tu tak ada orang. Orang paling kata selepas daripada tu tak ada orang yang boleh nak mensyarahkan kitab ini untuk umat Islam faham. Ada. Makna kata umat Islam telah jadi orang panggil titni bunkun kepada Imam Bukhari. Kenapa apa? Imam Bukhari himpun kitab Sahih stain. Tapi umat Islam sebelah belakang daripada dia tak ada pia boleh nak mensyarahkan kitab Sahih Bukhari secara sempurna, tak ada. Mari seorang ni syarah sikit tak habis. Mari seorang ni syarah sikit tak habis. Mari seorang ni syarah habis tapi tidak sempurna mana, tak ada lengkap mana. Sehingga akhir sekali Asy-Syaukani sebut kata lamma jaa Ibn Hajar, datangnya Ibn Hajar Al-Asqalani, ulama hadis mazhab Syafi'i, mati pada tahun 852 Hijrah. Mari tulis satu kitab yang namanya Fathul Bari, Syarh Sahih Al-Bukhari, syarah semua akan hadis yang berada dalam Sahih Bukhari secara lengkap, secara sempurna. Akhir kali Asy-Syaukani sebut kata telah tunaikan umat Islam akan ni bunkun budi orang kata jasa yang telah dibuatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Imam Bukhari tulis kitab ini di antara semangat dia yang tulis kitab ini iaitu dia satu kali mengaji bersama dengan tok guru dia. Dia mengaji dengan seorang tok guru dia yang nama Ishaq bin Rahuyah. Ataupun kita nak baca Ishaq bin Rahawiyah. Yang mati pada tahun 238 Hijrah. Seorang ulama di negeri Khurasan. Satu kali Al-Bukhari ngaji dengan tok guru dia biasa. Seperti kita ngaji tu. Dan juga Ishaq bin Rahuyah. Anak murid dia ramai. Yang datang untuk nak mengaji hadis dengan dia ramai. Di antaranya Al-Imam Al-Bukhari Abu Abdullah Muhammad bin Ismail. Imam Bukhari di depan dia ngaji hadis dengan dia sehingga suatu masa Ishaq bin Rahuyah sebut satu perkataan yang pendek, yang biasa saja, tetapi dia terlekat di dalam hati Al-Imam Al-Bukhari. Dia kata bagaimana lau jama'tum kitaban mukhtasaran fi sahihi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah siapa daripada kalangan kamu, dia kecek dengan anak murid dia, kalau ada seorang mana daripada kalangan kamu boleh nak himpun akan hadis sahih. Jadi satu buah itu, kitab itu ada dalam dia itu hanya hadis sahih saja, tak ada campur dengan hadis dhaif ataupun hadis palsu. Kalau tiada kuasa, comel kata, balas tu comel. Imam Bukhari klik. Dan dia kata fawaqa'a fi qalbi, perkataan Ishaq bin Rahuyah itu terlekat dalam hati aku, maka aku mulai tulis ataupun himpunnya kitab Sahih Al-Bukhari, tulis kitab Sahih aku.
itu remban dan cai dia yang dia tu boleh nak himpunkan kitab Sahih Bukhari. Ini nak kata Allah kamputnya sedikit, perkataan yang pendek yang sedikit saja tapi boleh jadi semangat kepada orang. Habis tu sedang pendengar ingat baik-baik, perkataan kita sikit banyak yang kita kecek. Sama ada kita kecek dengan anak kita, sama ada kita kecek dengan tok laki kita, sama ada kita kecek dengan anak murid kita, sama ada kita kecek dengan kawan-kawan sayang-sayang kita. Jangan kita menghinakan perkataan yang kecil-kecil. Kadang-kadang kata kita yang kecil biasa saja tapi boleh beri semangat kepada orang. Boleh beri semangat kepada orang. Supaya juga kalau perkataan itu kita kecil, wakwi perasaan orang tak molek ni kadang-kadang boleh nak membunuhkan orang. Perkataan kecil sikit saja ya. Dan juga salah satu sebab yang Imam Bukhari tulis kitab Sahih Bukhari dia juga, iaitu satu kali dia mimpi, dia ngigah. Dia tidur, dia ngigah, dan juga dia ngigah kata balam mana? Ngigah duk jalan tepi Nabi SAW. Begil satu gibah, satu gibah lah untuk nak gibah. Orang mengata kabut-kabut ataupun apa benda yang lekatnya di baju ataupun tubuh badan Nabi SAW. Gibah. Kabut mari lekat di tubuh Nabi, dia gibah, nak uji tubik. Sehingga waktu selepas daripada dia bangun, dia cari orang yang boleh nak huraikan akan orang panggil tengiga dia ini yang dia tengok pada malam itu. Maka orang pendapat pahaman kepada dia, kata mung ni Abu Abdullah Muhammad bin Ismail akan buat satu kerja yang nak orang panggil membersihkan benda-benda yang palsu daripada Nabi SAW. Nak kecat benda-benda yang palsu, benda-benda yang cemar, benda-benda yang dusta, benda-benda yang tidak sahih, yang tidak sabit daripada Nabi SAW. Tidak sabit daripada Nabi. Maka inilah sebab yang kedua yang dia ni selalu tulis kitab Sahih Bukhari. Setiap hadis yang dia buh dalam kitab Sahih dia ni, pilih dah pilih lagi, pilih dah pilih lagi. Kerana satu kali, kerana Imam Bukhari biasa kata dia ngapa hadis banyak, dan juga dia ngapa hadis sahih tu banyak. Tetapi dia ngapa hadis yang tidak sahih itu lebih banyak lagi. 100,000 hadis yang dia ngapa daripada hadis sahih. Selepas daripada tu dia pergi pilih pula. Daripada hadis yang sahih yang banyak itu, pilih. Mari bubuh dalam kitab sahih dia hanya 4,000 hadis. Seperti tadi kata 4,000 hadis dengan tidak ulai hak tulah. Tapi kalau bila semua yang ulai satu hadis ada banyak tempat dalam kitab sahih dia sebanyak 7,275 hijrah. Cek pansong roh cek hadis. Tapi kalau waktu hak sam tu, hak tulah hadis tulah ada banyak tempat tu, tak sam, mai samkan camno semua tu 4,000 hadis. Itu kitab Sahih Bukhari. Dan juga seterus selepas daripada dia, anak murid dia Allahu Akbar, Al-Imam Muslim Ibn Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi, mati pada tahun 291 hijrah, anak murid dia. Siapa ke ulama yang kata kalau lah tak ada Bukhari, tak ada Imam Muslim. Kalau lah tak ada Imam Bukhari, tak ada Imam Muslim. Dengan sebab adanya Imam Bukhari, adanya Imam Muslim. Adanya kitab Sahih Muslim sampai kepada kita. Yang mana Imam Muslim sendiri pun dia sebut, kata laisa kullu syai'in 'indi sahihun wada'tuhu ha huna, innama wada'tu ma ajma'u alaihi. Bukan semua hadis yang sahih tu aku ambil semua mari boleh kitabku, tak. Tapi aku wakil sekadar hadis yang aku buat dalam kitabku ini adalah hadis yang ajma'u alaihi. Hadis yang sepakat kata hak ni tak syak lah kata dia adalah hadis yang sahih, mai buh. Tanya kata ada lagi hak selain daripada tu, ada lagi hadis yang sahih. Dan juga satu kali Imam Muslim dia kata ahfadhu 100,000 hadisin sahihin. Aku ngapa hadis 100,000 hadis sahih wa 200,000 hadisin ghairi sahihin. Dan juga 200,000 hadis, songsan hadis yang aku ngapa yang tidak sahih daripada Nabi SAW. Tetapi apabila dia ngapa semua hadis itu sebanyak 300 hadis, ada hadis sahih, ada hadis yang tak sahih, dia bubuh dalam kitab sahih dia semua dengan secara sam tu, semua 12,000 hadis yang buh. Tapi kalau kita buat waktu baik benar hak sam, hadis tular-tular tu waktu baik hak sam dalam kitab sahih Muslim dia itu tu, tinggal hanya sama juga dengan kitab Sahih Bukhari, iaitu hanya 4,000 hadis saja. Kalau kita nak kira mudah-mudah, kitab Sahih Bukhari, kitab Sahih Muslim, bilangan hadis sahih yang berada dalam kedua itu hanya 4,000 hadis saja. 4,000 hadis
yang Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dan juga ulama sepakat selepas daripada tu tidak ada kitab mana yang paling sahih sekali selepas daripada Al-Quran, iaitu Sahih Bukhari dan juga seterusnya kitab Sahih Muslim. Kerana Sahih Bukhari tok guru dia, dan juga syarat-syarat yang diletakkan oleh Al-Imam Al-Bukhari lebih kuat daripada anak murid dia Imam Muslim. Kerana seperti kita sebut pada minggu dulu, kata Imam Bukhari kata mesti kena jumpa di antara anak murid dengan guru. Pasti kena jumpa, pasti kena dengar sungguh. Tetapi Imam Muslim kata tak apalah tak jumpa, tapi ada kuasa nak jumpa. Pen paidai cekandai. Tak apa, cukup imkan, orang panggil tak imkanul liqa. Boleh nak jumpa tu tak apalah. Belah tak kena pergi cek tengok tak apa jumpa sungguh ke tak. Tapi Imam Bukhari kata dak, kena jumpa sungguh. Kena dengar sungguh. Barulah syarat nak jadi hadis yang sahih itu. Itulah hadis sahih yang kita boleh kenal. 5 syarat. Orang pertama yang tulis kitab Sahih Bukhari ataupun himpunnya hadis yang sahih saja, iaitu Sahih Bukhari. Seterusnya Sahih Imam Muslim anak murid dia. Dan juga tanya kata selain daripada kitab ini ada lagi? Ada banyak. Seperti kitab Sahih Ibn Khuzaimah, Sahih Ibn Hibban dan juga Al-Mustadrak bagi Al-Imam Hakim, yang mana tak samalah syarat tak kuat seperti Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Dan juga ulama sepakat, bakal ayat belakang kata kitab yang katanya kata Bukhari dengan Muslim hak mana kuat? Imam Bukhari kuat lagi. Dan juga Imam Muslim seterusnya selepas daripada Al-Imam Al-Bukhari. Seterusnya kita akan pergi kepada jenis hadis yang kedua. Jenis hadis yang kedua, satu orang panggil kata syair Arab, dia tulis kitab syair Arab ni, mana kata dia tulis kitab mengenai dengan mustalah hadis. Mustalah hadis satu mata orang panggil, yang mana ulama ni dia buat syair mengenai dengan mustalah hadis. Syair ni mana kata kamkulan bahasa Arab lah, yang dinamakan kata Manzumatu Al-Baiquniyah. Manzumah Baiquniyah ni orang tulis nama Baiquni lah. Taha, nama dia Taha, setengah kata nama Umar. Tetapi dia masyhur yang dikenali dengan nama Al-Baiquni. Dia kata pada mana wazi min aqsamil hadis iddah wa kullu wahidin ata wa haddah. Awwaluha as-sahih wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yushadda aw yu'an. Yarwihi 'adlun dhabitun 'an mithlihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Ini hadis sahih. Yang pertama kali hadis sahih yang kita ngaji pada hari ini. Dan juga seterusnya selepas daripada peringkat hadis sahih ke apa? Iaitu hadis hasan. Wal hasanul ma'rufu turuqan wa ghadat rijaluhu la kas-sahihi ishtaharat. Dan juga hadis hasan itu terkenal kata jalan dia belah mana, dan juga rijal dia. Orang yang riwayat hadis dia ini ni tak sama. Kas-sahihi la kas-sahihi ishtaharat. Tak serupalah dengan hadis sahih. Tak serupa mana yang kita akan ngaji pada hari ini. Allahu akbar. Hadis sahih yang kita akan belajar hari ini syarat sama. Ta'rif dia tak jauh banyak. Kena kita orang yang kita kuamai makna dia tak jauh banyak daripada kitab sahih, daripada syarat hadis sahih. Iaitu mattasala sanaduhu bi'adlin bi'adlin, dengan orang yang adil juga, tapi khaf apa kata qalla dhabtihi. Ingatan dia tu kurang sikit. Kurang sikit lah. Ingatan dia kurang sikit. Mudah-mudahan dengan secara kesimpulannya syarat je 5 juga. Satunya pasti kena jumpa sungguh. Sanad dia ni hubungan di antara anak murid setiap orang. Setiap orang ni kena dengar sungguh. Kena dengar sungguh daripada tok guru dia. Seperti kita duk hurai tu, duk ayat tu, kena jumpa sungguh. Ulama dia tadqiq sungguh, dalamnya sungguh, cek sungguh kata anak murid, di antara anak murid seorang ni dengan tok guru dia ni jumpa di mana, negeri mana, tahun mana, dengar semua kedak, majlis di mana, boleh royak. Yang mana kita dikenalkan kita orang panggil kata kitab tulis mengenai dengan apa orang panggil? Orang panggil kata kitab mengenai dengan sejarah ataupun sirah-sirah para ulama. Seperti Siyar A'lamin Nubala bagi Al-Imam Al-Zahabi, dan juga kitab Al-Jarh wa Ta'dil yang banyak. Seperti Al-Jarh wa Ta'dil bagi Al-Imam Ibn Abi Hatim, seperti kitab Tarikhul Kabir bagi Al-Imam Al-Bukhari, bagi kitab siapa lagi, kitab Al-Kamil fi Du'afa'ir Rijal bagi orang yang dhaif saja ni, Ibn Adi tulis hipung nak rangan hak lemah-lemah, hak dhaif ni, hipung satu kitab. Ulama dia tulis kitab
mengenai dengan al-jarh wa ta'dil ni bagi kepada 3. Satunya tulis hipun bagi penrawi, orang riwayat hadis anak murid ataupun nak hadis hak siqah saja. Boh dalam kitab dia, kitab yang siqah saja. Seperti kitab Al-Thiqat bagi Imam Ibn Hibban, mati pada tahun 354 Hijrah. Bagi kitab namanya kitab Al-Thiqat bagi Al-Imam Al-Ajli. Dan juga di antara ulama dia tulis kitab ni hipung dalam kitab dia hanya orang panggil tu penrawi hadis yang lemah, yang dhaif saja. Yang dhaif saja seperti ad-du'afa wal matrukin bagi Ibn Hibban juga. Dan juga ad-du'afa wal matrukun bagi Al-Imam An-Nasa'i, Al-Kamil fi du'afa ar-rijal seperti Ibn Adi, ulama-ulama hadis belaka ni. Dan juga ada ulama yang tulis kitab Al-Jarh wa Ta'dil, hipun penrawi hadis yang siqah dengan dhaif dalam satu kitab. Seperti kitab Al-Jarh wa Ta'dil bagi Imam Ibn Hibban, seperti kitab orang panggil Tahdzibul Kamal fi Asma'ir Rijal bagi Al-Imam Al-Mizzi, dan juga kitab Tahdzibut Tahdzib dan juga Taqribut Tahdzib bagi Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Itu ulama-ulama hadis belaka. Itu ulama hadis belaka. Dengan sebab itu hadis hasan ini syarat iaitu kena ittisal sanad. Yang kedua supaya dengan sahih. Sahih balas mana? Dia balas tu. Yang kedua kena ada adalah, kena ada adil dari tubuh dia. Orang yang nak riwayat hadis sahih kena ada adalah balas mana? Orang yang riwayat hadis hasan pun kena ada adalah pasal itulah. Gapo adalah kita dah ayat daripada minggu dulu, iaitu malakah tahmilu ala mulazamati taqwa wal muru'ah. Orang panggil kita satu kekuatan heret pergi orang, dukung orang, heret orang, tunjuk orang satu orang ni ada ketakwaan yang sebenar kepada Allah Taala, dan juga ada muru'ah, kedudukan. ความเป็นอยู่ในการใช้ชีวิตในสังคมdia ni molek comel, masyarakat terima, puji dia. Puji dia. Akhlak molek, kedudukan dia molek, dan juga dia tak buat jahat, tak buat bid'ah, tak buat bohong, tak kacak bohong, apa-apa benar, itu tunjuk kata dia ni mulazamatit taqwa, jaga ketakwaan dia, lazim takwa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat dia supaya tahu ayatlah main dulu. Kena jadi orang Islam. Orang nak riwayat hadis sahih nak dia Islam. Hasan pun supaya juga. Orang yang akil balik. Orang yang selamat diri daripada benda al-fisq. Al-fisq masuk belaka benda jahat. Masuk belaka benda-benda jahat, kecek bohong, buat bid'ah, buat fasik, buat apa, masuk belaka. Dan juga selamat daripada benda yang boleh menjatuh muru'ah satu orang. Kiat saksi satu orang jatuh tak boleh. Kiat saksi satu orang jatuh, kalau jatuh tu makna kata dia tidak boleh nak jadi penrawi hadis yang sahih dan juga penrawi hadis yang hasan. Syarat yang ketiga iaitu khaffa dhabtihi. Ingatan dia ni kita ayat dah minggu dulu kata ada dua ingatan dia. Ingatan dalam nada dia,ความจำในสวงอก, dan juga kitab orang panggil tahu dhabtu kitabin. Ingatan yang dia catat, catat hadisnya yang dia dengar daripada tok guru dia tu buah dalam kitab dia. Tulis sudah tu baki molek wi betul. Siapa masa dia sebar kepada anak murid dia pun dia sebar dengan secara betul juga. Itu orang panggil dhabtu kitabin. Tapi ingatlah bahawa hadis hasan ini ni beza dengan hadis sahih di mana? Dengan khaffa dhabtihi. Ingatan dia kurang sikit, tak sama. Ingatan dia ni tak sama dengan hadis yang sahih. Ulama kata balas mana sebenarnya dia ni hadis hasan dengan hadis sahih ni sama ya. Tapi beza di mana? Illa fi nisbati dhabti. Kerana hadis orang yang jadi rawi hadis sahih tu syarat dia tu kena ad-dhabtu al-kamil, peringatan yang sempurna, yang sempurna. Min ahli itqan, mana tahu min ความเชี่ยวชาญ tak silap mana. Ni peringkat yang tinggi sekali. Manakala orang yang riwayat hadis hasan itu tu tak sapalah peringkat tu genuh sikit daripada peringkat dia itu. Seperti satu hadis, kita ayat contoh sikit. Seperti contoh hadis hasan. Hadis hasan, kalau kita tanya kata di mana kita nak jumpa hadis hasan banyak sekali. Tadi kita
kecek hadis sahih. Di mana kita nak jumpa hadis sahih banyak sekali? Kita jawab kata dalam kitab Sahih Bukhari, dalam kitab Sahih Muslim dan juga Sahih Ibn Khuzaimah, Sahih Ibn Hibban. Dia kena cek pula lah dua belakang selain daripada Bukhari Muslim, kena cek sikit. Kerana syarat dia tak kuat seperti Imam Bukhari Muslim, tapi dia tak nama juga kata dia ni nama kitab dia sahih. Tapi hadis dari itu ulama kata kena cek juga. Manakala hadis yang hasan ini, hadis yang hasan ini di antara kitab yang kita boleh nak berjumpa, nak kita tengok. Di mana banyaknya hadis hasan ini, tak syak lagi orang pertama yang orang panggil kata ta'rif atau perkenalan mengenai dengan hadis hasan. Sebenarnya sebelum daripada tu seperti Al-Imam Ahmad atas hadis dua jenis ya, hadis sahih, dhaif. Hadis sahih, dhaif. Hadis palsu duduk mana? Hadis palsu duduk bawah hadis dhaif. Dua saja. Kerana hadis ada yang makbul, ada yang mardud. Makbul ada hadis yang diterima, hadis sahih terima. Manakala hadis mardud, hadis yang ditolak, hadis dhaif. Hadis palsu duduk dalam hadis dhaif tu dah. Salah satu jenis daripada hadis dhaif, tapi dipanggil kata hadis palsu, hadis dhaif, hadis maudhu' tu dengan sebab dakwa orang yang palsu hadis itu, dia panggil hadis, kita panggil hadis juga. Tapi dia bukan hadis, bukan daripada Nabi lah. Tapi kita panggil hadis juga. Salah satu sebabnya dakwa orang yang palsu. Kongkong ti pelam hadis ni kena dia panggil hadis, kita panggil hadis. Tapi dia bukan hadis Nabi SAW. Maka datangnya Al-Imam At-Tirmidhi. Al-Imam At-Tirmidhi ulama kata orang mula-mula lah yang panggil, yang orang panggil kata tak satu nama iaitu hadis hasan. Sebenarnya hadis ni hak paling tinggi sekali. Al-martabatu al-ulya. Hadis sahih. Al-martabah al-ulya, as-sufla yang paling rendah sekali, hadis dhaif. Maka datang Imam Tirmidhi dalam kitab dia banyak guna kalimah hasan. Guna hadis hasan. Apa je panggil hadis hasan banyak dalam kitab Sunan At-Tirmidhi. Dan juga di antara kitab sunan yang jumpa hadis hasan ini, Sunan Tirmidhi, Sunan Abu Dawud, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Ada juga kitab musnad seperti Musnad Abu Dawud At-Tayalisi, Musnad Imam Ahmad ataupun Sunan Ad-Darimi. Semua kitab seperti ini yang kita sebut ni banyaklah hadis hasan yang berada dalam dia. Al-Imam At-Tirmidhi dia orang mula-mula yang panggil ataupun guna istilah baru iaitu hadis hasan. Dan juga dia sendiri pun ta'rif, perkenal, orang panggil kenal mengenai dengan hadis hasan ini. Hadis hasan dia makna. Imam Tirmidhi dia makna balas mana? Dia kata kullu hadithin yurwa la yakunu fi isnadihi man yuttahamu bil kadhib wa la yakunu al hadis syadzan wa yurwa min ghairi wajhin nahwi dhalik. Tiga syarat yang dia sebut dalam hadis makna ataupun kuamai hadis hasan di sisi Imam At-Tirmidhi. Satunya hadis hasan di sisi Imam Tirmidhi iaitu dalam hadis ni tak ada orang lelaki yang riwayat hadis yang diriwayat kata dia ni adalah orang yang kecek bohong. Hadis sahih Imam Tirmidhi kata jangan ada orang yang wahai kecek bohong. Syarat. Yang kedua, hadis itu jangan diselisih dengan orang yang lebih sikah daripada dia. Yang kontinu kuat. Tiga, hadis ini mikan ringan lai tang. Banyak jalan. Ini di antara ta'rif ataupun makna hadis hasan yang dibui oleh Al-Imam At-Tirmidhi sendiri. Yang dibui oleh Al-Imam At-Tirmidhi sendiri. Tetapi ulama yang kata hadis hasan yang dibui oleh Al-Imam At-Tirmidhi dan juga dia sendiri pun guna pakar dalam kitab sunan. Dia ni pun adalah hadis hasan li ghairihi, yang mana hakikat hasan li ghairihi ni sebenarnya adalah hadis yang dhaif, tapi dia angkat darajat dia mari jadi hadis hasan. Bukan maksud ataupun bukan makna, bukan takrif hadis hasan li dzatihi. Hasan asal-asal tu hasan asal dengan secara original dia tu bukan takrif yang dibuat oleh Al-Imam At-Tirmidhi.
Kerana Tirmizi ni dalam kitab dia ni Allah kita rifati dengan masya-Allah sebuah kitab yang sangat berfaedah kepada umat Islam. Imam Tirmizi dia wari hadis dalam kitab Sunan dia. Dia wari hadis sudah. Hadis seperti misalnya tahu wari royak turu dia sampai kepada seorang sahabat. Misalnya Abi Hurairah royak mata hadis. Dan juga selepas daripada dia royak hadis tu dia akan tulis kata wa fil bab. Makna apa wa fil bab? Makna kata isi hadis yang sakut dengan isi yang sebut yang dia wari ni ada sahabat hak lain lagi yang riwayat isi yang sama dengan dia. Seperti isi dia riwayat Abu Hurairah, hadis riwayat mengenai dengan contohlah contoh makan bawang. Ada juga sahabat yang lain selain daripada Abu Hurairah riwayat cerita yang sama dengan dia. Seperti Abu Sa'id Al-Khudri, Anas, Aisyah ataupun sahabat-sahabat yang lain. Wa fil bab. Orang panggil kata wa fil bab di sini makna kata hadis yang kecil mengenai dengan jangan makan bawang ni banyak jalan. Satu jalannya Nabi mamit daripada Nabi sama, tapi jalan mula-mula Abu Hurairah, jalan yang kedua Abu Sa'id Al-Khudri, jalan yang ketiga Anas bin Malik, jalan yang keempat ataupun banyak lebih daripada 4 jalan. Banyak lebih daripada 4 jalan. Maka kalaulah hadis yang wari mula-mula hadis tu dhaif tu tapi ada hadis daripada sahabat lain mai royak cerita yang cerita sama wari hadis yang wari tu walaupun dhaif naik peringkat. Mana tu pakat orang panggil kita pakat kekuatan. Hadis banyak jalan mari wari kuat sampai kau naik peringkat jadi hadis hasan. Sebenarnya hadis dhaif. Tapi hadis dhaif tak kuatlah. Hadis dhaif ringan, hadis dhaif lemah biasa tapi banyak jalan mari sepakat riwayat sampai kau naik angkat jadi hadis yang hasan. Itu Imam Tirmizi orang mula-mula yang dia guna mustalah ini, guna kalim hasan, hadis hasan ini dalam kitab apa? Dalam kitab Sunan At-Tirmizi bagi dia sendiri. Dengan sebab itu syarat tidak beza banyak di antara hadis hasan dan juga hadis sahih. Beza dia di mana? Beza dia di ingatan orang yang riwayat hadis. Dengan sebab itu Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dia satu perkataan yang baik. Kata balas mana kita nak ceknya hadis hasan ni balas mana? Innahu yarji'u ila al-ihtimali fi tarafay al-qabul wal rad. Fahaitsu yastawi al-ihtimal fihima fahuwa alladhi yuslih li an yanjabir wa haitsu yaqwa jadi marra fa huwa alladhi yanjabir. Hadis hasan ni ada dua jenis. Hadis hasan ada dua jenis, iaitu hadis hasan. Yang pertama orang panggil kata hasan, mana tu molek dalam tubuh dia asal tu molek gitu dah. Dengan yang kedua bahagian dua tu asal dia lemah. Tapi dengan sebab dia ada wadik banyak ni, wakwi kuat, wakwi gemuk, naik peringkat jadi hadis hasan juga. Hasan mula-mula orang panggil kata hasan li dzati, hasan dalam tubuh dia asal gitu dah. Hasan asal gitu dah. Seperti kita ni misalnya kita ni sehat. Kesihatan yang ada dalam tubuh kita ni asal dia sehat gitu dah. Molek gitu dah. Tapi satu orang tu dalam tubuh dia tu lemah, ada penyakit, ada benda yang wak jadi lemah. Tapi dia pergi cari jalan lain. Jalan lain wakwi fabak dia ni, wakwi dia hengol lemah dia itu tu sampaikan dia naik peringkat jadi orang yang sehat, orang yang molek, orang yang baik. Jenis yang pertama hadis hasan biasa dalam tubuh dia. Kalau hadis hasan ini riwayat banyak jalan, ada banyak jalan. Ada banyak jalan royak. Ada banyak jalan. Maka kalau ada banyak jalan itu hadis hasan li dzatihi ini akan naik darajat jadi hadis sahih li ghairihi. Jadi hadis sahih li ghairihi. Hadis sahih li ghairihi. Dan juga hadis hasan li ghairihi, hadis yang asalnya dia datang daripada lemah itu tu, dia naik suk tara tu lah. Tak naik, tak akan naik jadi hadis hasan hadis sahih. Suk dia tu mula naik peringkat, lakah peringkat daripada hadis yang lemah naik jadi hadis hasan. Tetapi hadis hasan li dzatihi yang jauh asal dia itu
Tapi ada banyak cerita, banyak jalan dia orang. Sahabat hadis ni royak, sahabat ni royak, sahabat ni royak, sahabat ni royak. So akhir sekali dia nak jadi peringkat hadis sahih li ghairihi. Contoh pula kita mari tengok contoh hadis hasan. Seperti Al-Imam Al-Bukhari dia sebut dalam kitab Sunan dia, dia cerita daripada tok guru dia nama Qutaibah. Qutaibah tok guru dia ambil hadis daripada tok guru dia nama Ja'far bin Sulaiman Ad-Dubai. Tok guru dia Ad-Dubai ini ambil daripada Abi Imran Al-Jawni. Abi Imran Al-Jawni ambil daripada Abu Bakar bin Abi Musa Al-Ash'ari dan juga Abu Bakar ini ni ambil daripada Abi pak dia sendiri iaitu Abu Musa Al-Ash'ari. Kita Fatimah kata di antara At-Tirmidzi dengan sahabat ni apa orang? Satu Qutaibah, dua Ja'far, tiga Abi Imran, empat Abi Bakar. Empat orang semua. Empat orang. Tirmidzi pasti kena dengar sungguh daripada Qutaibah. Qutaibah kena dengar sungguh daripada Ja'far bin Sulaiman. Ja'far bin Sulaiman kena dengar sungguh daripada Abi Imran. Abi Imran kena dengar sungguh daripada Abi Bakar. Dan juga Abi Bakar kena dengar sungguh daripada pak dia iaitu Abu Musa Al-Ash'ari. Tetapi di sini ulama yang atas hadis ni adalah hadis yang hasan. Kerana apa? Kerana semua 4 orang ni yang ada dalam hadis ni 3 orang sikah belaka, ingat tak kuat belaka. Mereka seorang saja sikah tapi ingat tak kurang. Pia iaitu tok guru kepada guru Imam Tirmidzi yang nama Ja'far bin Sulaiman Ad-Dubai. Ja'far bin Sulaiman Ad-Dubai ini Ibn Hajar Al-Asqalani sebut dalam kitab Taqrib At-Tahdzib, kata dia adalah saduq. Nah, saduq ini mana kata darajat dia ingat tak kata dia juruh adalah ada tapi ingat tak dia tu kurang sikit. Dan ingat tak dia tu kurang sikit, khafif, kurang, ringan sikit mana tak. Nah, mana tak kurang sikit lah, mana kata tidak sampai kepada darajat orang yang ingat tak kuat seperti orang yang riwayat hadis sahih. Hadis sahih. Hak ni kalaulah hadis ni. Hak ni kita panggil apa? Hadis hasan li dzatih. Tapi kalaulah hadis ni ada banyak jalan. Hadis ni Abu Musa Asy'ari. Tapi tetkala ada jalan lain lagi hak dengar daripada Nabi, sahabat lain lagi ada dengar daripada Nabi seperti Anas, seperti sahabat yang lain Jabir bin Abdullah, seperti Abdullah bin Umar ataupun sahabat mana-mana, maka hadis ni akan naik peringkat jadi hadis sahih li ghairihi. Sahih li ghairihi. Hak ni mudah-mudah. Jenis hadis hasan yang kedua, hadis hasan yang asalnya datang daripada dhaif. Contoh yang bila mana hadis ni riwayat oleh Al-Imam Ahmad dalam kitab Musnad dia. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Dia cerita bahawa Nabi SAW kata, Hubbul Ansar iman. Kasih orang Ansar. Pihak orang Ansar. Orang Madinah. Duk tolong Nabi. Nabi hijrah mari ni. Orang Madinah duk terima Nabi. Tolong Nabi dakwah selepas daripada tu. Orang panggil Ansar. Pihak yang kasih orang Ansar. Fak ning adalah iman. Tunjuk kata iman. Dia iman sungguh. Dan juga seterusnya, sebaliknya orang yang benci orang Ansar, pia saja yang benci Ansar adalah orang munafik. Hadis ini riwayat oleh Al-Imam Ahmad, ambil daripada tok guru dia nama Hasan bin Musa. Dan juga seorang lagi ulama seorang lagi yang riwayat hadis ini Musa bin Nasr Al-Marwazi, ambil daripada tok guru dia Musa bin Ismail. Mudah-mudahan kata tok guru Imam Ahmad ni ambil hadis ni daripada mana? Ambil hadis ni daripada Hammad bin Salamah, dan juga Hammad bin Salamah ambil daripada Aflah Al-Ansari, dan juga Aflah Al-Ansari ambil daripada Abu Sa'id Al-Khudri. 3 orang sanad ni. Imam Ahmad ni ya awal sikit daripada Bukhari, dia mati pada tahun 241 Hijrah. Maknanya sanad dia kau pendek sikitlah. Nah, 3 orang dalam sanad ni. Ya, di antara Imam Ahmad dengan sahabat iaitu pia Abu Sa'id Al-Khudri 3 orang. Satunya tok guru Imam Ahmad Hasan bin Musa. Hasan bin Musa dengar daripada tok guru dia Hammad bin Salamah. Hammad bin Salamah dengar daripada tok guru dia Aflah Al-Ansari. Aflah ambil daripada sahabat, sahabat ambil daripada Nabi. Hadis ni sanad dhaif. Sanad dhaif kerana Hammad Hammad ini tak biasa dengar. Lam yudrik Aflah Ansari. Tak biasa dengar. Tak biasa jumpa. Tak biasa jumpa, tak biasa dengar. Putus. Kalau riwayat kata Hammad bin Salamah dengar daripada
Aflah boleh lemah. Bahkan dalam tubuh Hamad ni, Hamad siqah, Hamad bin Salamah siqah. Tapi orang yang riwayat kata Hamad dengar daripada Aflah ni salah. Kerana apa? Dua orang ni tak pasal jumpa. Ulama hadis dia pergi cek tengok kata Hamad ni jumpa sungguh ke tak dengan Aflah Al-Ansari. Kita tengok kata tak jumpa. Putus sanad tu tak dengar sungguh li. Tak dengar sungguh li. Pada tak dengar sungguh tak Sebab sanad putus. Apa? Tak ittisalus sanad. Sanad tu putus tak cukup syarat daripada 5 syarat yang nak jadi hadis sahih. Syarat mana? Syarat yang pertama iaitu ittisalus sanad, sanad tak hubung. Tetapi hadis ni ada hadis banyak, mari jalan lain banyak. Mari jalan yang lain banyak dan juga jalan itu kadang-kadang sahih. Seperti ada sahabat yang lain cerita hadis yang sama, orang panggil itu syahid. Kalau sahabat Rasulullah tu tapi jalan lain hak sahih, orang panggil mutaba'at. Kalau sahabat lain cerita yang sama, orang panggil syahid. Syahid mana apa? Syahid ni mana kata payan. Dan mari dipayan kali kata benar hak hadis ada banyak mula-mula hak dhaif ni sungguh. Belas anak ya dhaif pun tapi sungguh. Payan belah mana? Hadis yang diriwayat oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Muslim dalam kitab sahih kedua-duanya. Dia kata belah mana? Anas cerita kata Nabi kata ayatul iman hubbul ansar. Ayat nak tunjuk kata seorang ada iman sungguh kasih kepada ansar. Wa ayatun nifaq, dan juga ayat tanda yang nak tunjuk kata seorang adalah orang yang munafik, bughdul ansar, iaitu orang yang benci kepada ansar. Hadis ni sahih. Dengan sebab itu hadis takdi itu tu jadi hadis yang lemah, hadis yang dhaif dengan sebab sanad dia putus itu. Tapi ada jalan lain, mari tolong dia, mari jadi syahid kepada dia, mari jadi payan kepada dia. Dan juga payan itu sahih lagi. Jadi hadis dhaif mula-mula ni naik peringkat dia jadi hadis hasan li ghairihi. Naik sekadar itulah. Naik sekadar daripada dhaif naik satu peringkat saja. Pum jadi hadis sahih. Tak boleh lah daripada dhaif nak jadi hasan, nak jadi sahih tu tak boleh. Naik sekadar satu peringkat saja. Dengan sebab itu hadis hasan li ghairihi iaitu hadis hasan, dengan sebab tu ada jalan lain mari tolong dia, sama ada mutaba'at ataupun dengan sebab syahid. Itu hadis hadis hasan. Allahu akbar. Apa lagi yang kita nak ayat mengenai dengan hadis hasan? Hadis hasan, hadis lemah tu. Kita akan orang panggil tahurai lebih banyak daripada ni lagi pada minggu depan mengenai dengan hadis dhaif. Hadis dhaif biasa mana hak boleh naik peringkat jadi hadis hasan? Saat ni mula-mula kita contoh tu dengan sebab sanad dia putus. Dengan sebab sanad dia putus saja gengnya. Mana dhaif gengnya sajalah. Bahkan dalam sanad dia tu semua siqah belaka. Tak ada seorang pun yang dikatakan kata dia ni wahai kecap bohong ataupun dusta bohong kepada Nabi. Tak ada. Kalau ada orang yang bohong, kecap bohong ataupun bohong kata Nabi ni, hadis dia ni tak boleh kata dulu, tak boleh nak kan dia jadi hadis hasan dulu, tak boleh. Tapi tak ada inqita ni mana kata cut, saringan cut. Mana tu pen kredit tilek sama tidak. สายรายงานอื่นมาช่วยสนับสนุนช่วยเหลือให้เขาแข็งแกร่งขึ้นมาเป็นระดับฮัสซันได้อุลามะroyak kata syarat yang boleh nak ลื่อนขั้นhadis dhaif hadis anti samaจะลื่อนขั้นjadi hadis hasan boleh ni 3 syarat. Satunya hadis itu tak boleh nak jadi hadis dhaif yang kuat. Ad-dha'fu yasir, sikit benar. Dhaif yang orang kata sahih sebab yang waktu dia dhaif ni sikit benar, tak kuat. Mudah kata tak ada dengan sebab kuat lah. Bagainya seperti apa? Seperti sanad putus tadi. Seperti hadis yang ada satu orang ringan dalam hadis tu mastud. Mastud ni mana kata tak kenal dia. Merucak tuatun dia, majhul. Mana katalah mastud ni. Apa lagi? Mudallis, hadis tadlis, amprang. Bala mana kita akan kecek semula. Mana tak kedi ngai-ngai. Kedi hala-hala. Kalau ada nak ringan hak, kedi susah. Seperti apa? Ghalat fahish. Mana kata pit yang, orang kata pit yang narangkit. Salah banyak. Pit plat boy mak. Mula kata pit mak kuat tu.
ผิดมากกว่าถูกในรายงานคนหนึ่งที่ผิดมากกว่าถูกอันนี้แกingin lagi tapi hadis dia ni tak boleh nak lemkan lah turun lagi pada dia iaitu คนที่ถูกกล่าวว่าเขานี่เป็นคนที่ชอบพูดโกหกให้kecek bohong tak bohong kepada Nabi kali tapi kecek pe dia hari dia ni kedudukan dia hidup pe dia ni wahai kecek bohong seorang ni hadis dia tak boleh lemkan ataupun yang paling berat sekali orang yang al-kadzib ala Rasulillah bohong ke atas Nabi SAW. Hak tiga-tiga ni tak boleh. Nah, hak tiga-tiga ni kalau ada tiga jenis ni, orang yang riwayat hadis ni fit maka tu. Orang yang tuklah kata orang yang dhaif, orang yang bohong, kayak kecak bohong dan juga yang ketiga bohong ke atas Nabi, tiga-tiga ni tak boleh nak naik peringkat ke jadi hadis yang hasan. Syarat yang kedua iaitu ayyakun ad-dha'f fil hifz la fil adalah. Nah, dalil sebab-sebab yang dia lemah, sebab-sebab dhaif dia ni di segi apa? Di segi ingatan dia, bukan di segi adalah dia. Makna kata hadis yang boleh nak lainkan tu orang yang kena ada adalah yang baik, ada takwa, ada muruah. Tapi dia buat perang di segi mana? Kurang di segi mana? Mi panha sebab dhaif dia ni sebab ingatan dia tak tahu. Kalau ingat tak agak, boleh lainkan. Dan juga yang ketiga, hadis dia ni tak pergi berlawan dengan orang yang lebih kuat, lebih sikoh daripada dia. Dan juga akhir sekali, insya-Allah sedang pendengar, apa dia hukum kita nak guna hadis hasan ini? Ulama yang kata hadis hasan ini kas-sahih, seperti sahih. Ibn Kathir dia kata bala mana? Fil ihtijaj bihi kas-sahihi 'inda al-jumhur. Kita nak ambil wak hujah, nak wak guna, nak wak amal, nak sebar, nak gapo ini ni. Dia seperti hadis yang sahih di sisi pendapat jumhur, majoriti ulama, ramai-ramai ulama kata balas tu boleh wak hujah, boleh guna, boleh pakai. Boleh pakai dan juga boleh amal. Makna kata serupnya kata hadis sahih, hadis hasan itulah hadis yang kita patut beramal dengan dia, sebar dia, baca dia, apa-apa wak hujah dengan dia. Dan juga itulah kita pada hari ini. Rasanya tidak ada apa yang kurang dah. Itu tujuan kita ni sekadar orang panggil kata jadi asas kepada sedang pendengar. Kerana sedang pendengar bukan semuanya peringkat sama. Ada yang tak biasa ngaji, tak biasa dengar seperti ini. Tapi kita cuba nak royak, cuba nak hurai, cuba nak mengajar untuk kita boleh kenal walaupun sedikit. Kita gambar, kita boleh tahu tak apa dah kata. Hadis tu ada berapa jenis. Hadis sahih yang kita ngaji bangun dulu, hadis hasan yang kita ngaji pada hari ini, dua-dua hadis ni, hadis pasal ni lah yang kita boleh amal dengan dia. Orang panggil teredapkan ataupun peringkat hadis dia, kekuatan dia yang kita boleh amal dengan dia. Dua ni, sahih dan juga dengan hasan. Dengan sebab itu apabila kita jumpa hadis mana-mana yang kita nak amal dengan dia, kita nak guna wak dalil, wak hujah dengan dia, kita cuba tanya guru, ustaz-ustaz kita, kata hadis ni sahih ke tak sahih, ustaz. Kalau sahih, selalu dah kita amal dengan dia. Boleh pahala. Kalau kita tahu kata hadis itu tak sahih daripada Nabi, lemah, kita tinggal, boleh pahala juga sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Itulah tujuan kita. Kita dengar, biasa dengar, telinga kita biasa dengar kata, oh hadis peringkat dia ni, kekuatan dia ni, ada 4 ataupun 3. Hadis sahih, hadis hasan, hadis lemah, hadis palsu. Hadis palsu. Yang mana hadis palsu tak kena kecek dulu dah kata tak boleh amal dengan dia. Manakala hadis hasan sahih tak kena kecek dah, kita telah hurai pada hari ini dan juga minggu dulu kata boleh amal dengan dia. Tinggal lagi hanya hadis dhaif yang ada yang ditolak, yang ada yang boleh diamal dengan dia. Dhaif juga tapi boleh amal dengan dia dengan syarat-syarat yang diletakkan oleh al-ulama ataupun ulama hadis kita. Maka cukup sekadar inilah kita untuk kita kenal hadis sahih, hadis hasan. Itulah untuk kita kenal di asas. Kerana kita tempat-tempat kita kurang mana nak kecek mengenai ilmu-ilmu seperti ini. Ilmu-ilmu seperti ini bahkan negeri-negeri tepi-tepi kita seperti Malaysia, seperti Indonesia, dia dah kecek lama. Ilmu hadis telah sebar banyak oleh tokoh-tokoh ulama-ulama dia. InsyaAllah kita akan mula kenal sikit. Kita kenal sikit. Semua tujuan yang kita nak royak peringkat bukan pada untuk kita kenal kata hak mana sungguh daripada Nabi. Hak sungguh-sungguh daripada Nabi, hak mana tak sungguh daripada Nabi.
Kerana kita kasih kepada Nabi bukan kasih kepada benar topi Nabi, kaki Nabi, benar baju Nabi. Tak, kita kasih Nabi kerana kita nak ikut ajaran yang dibuat contoh oleh Nabi. Tak cukup hari ni kita dakwah setengah kumpul rakyat kata kita ni kasih Nabi, batal tubuh Nabi saja kasih. Tapi ajaran Nabi, benda yang diajar oleh Nabi, kita tak boleh nak beza hak mana sungguh daripada Nabi, hak mana tak sungguh daripada Nabi. Dengan sebab apa? Kita dakwa saja yang kita kasih kepada Nabi, tapi kita tidak bersungguh-sungguh untuk kita nak kenal sungguh hak mana sunnah yang sahih sungguh daripada Nabi, hak mana sunnah yang tidak sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah kita pada hari ini rasanya kita akan dapat manfaat, faedah yang banyak, ilmu yang baru, sama-sama kita tambah kekasihan kita. Kita khabar kata ini telah kita buat satu kerja yang besar. Kerja apa? Kita pokpong, kamlang pokpong tan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ngaji hadis Nabi seolah-olah kita kalam pokpong tan Nabi. Tak sah benda-benda yang palsu. Tak sah benda-benda yang tidak sahih, tidak benar daripada Nabi ni, mari campur dalam sunnah yang sahih, yang bersih, yang cuci daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah rabbana wa bil islam ahyana wa 'allamana bi